RM6 juta diperuntukkan kerajaan negeri untuk sumbangan mahasiswa pendidikan tinggi dalam Sabah Sentosa. Peruntukan ini memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 pelajar Bumiputera Sabah. Bantuan sekali bayar ini bagi meringankan kewangan pelajar untuk balik ke kampung halaman. Bantuan tambang subsidi yang diberi oleh kerajaan negeri iaitu 300 orang lah. Dia melibatkan semua pelajar, tidak kira dari mana mereka datang, dan program ini sebenarnya bukan saja diberi kepada pelajar-pelajar Sabah yang belajar di tempat di Sabah, tapi mereka yang belajar di luar negeri Sabah lah. Jadi semua layak untuk mendapat bantuan. Datuk Masidi ditemui dalam Majlis Penyampaian Inisiatif Bantuan Pendidikan Sentosa di UiTM Cawangan Sabah, Kota Kinabalu. 2,477 pelajar UiTM Cawangan Sabah menerima bantuan ini secara tunai. Saya rasa bersyukur sangat disebabkan atas usaha kerajaan untuk memikirkan tentang mahasiswa-mahasiswa di Sabah. Saya mengharapkan dalam masa depan kerajaan juga dapat memberikan insentif-insentif lebih kepada mahasiswa, terutama yang lebih memerlukan. Dengan bantuan ini kami boleh kurangkan beban kami tentang fikiran tentang duit yang untuk meminta ibu bapa boleh kurangkan. Jadi kami boleh more fokus untuk belajar lah. Dia bagi saya manfaat lah. Sebab sebenarnya saya nak cukup duit mau balik, jadi saya stay di college saja. Jadi dapat Sentosa ni saya dapat baliklah jumpa mak bapak. Satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara Taman Agro Perindustrian Sabah SAIP dengan CCE Power Holding Sdn Berhad. Ia bagi membangunkan industri mikroalga di SAIP Kimanis. Projek pertama ini dilaksana di tapak seluas 40 hektar. Algae ini dia boleh dibangunkan sebagai satu industri seperti kita setelah dimaklumkan, downstreaming can be producing biofuel, bioblasting, and all these are very potential and lucrative economic growth for Sabah. So I'm looking forward to greater results produced by CCE in our SAIP land, and hopefully they can be very successful. Dato' Fong ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU antara SAIP dan CCE Power Holding Sdn Berhad bagi projek pembangunan loji jana kuasa dan penanaman mikroalga di Kota Kinabalu. Projek ini bakal mewujudkan peluang pekerjaan selain menggalakkan pertumbuhan rantaian perindustrian baharu. Mini Karnival Usahawan mampu memperkasa pembangunan keusahawanan di luar bandar. Menerusi karnival ini, usahawan berpeluang mempromosikan produk dan perkhidmatan diusahakan secara meluas. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahil Jahim, penganjuran karnival juga memberi ruang kepada usahawan untuk membina jaringan perniagaan dengan pelbagai pihak. Kurang-kurangnya rakyat boleh menikmati, merasai apa sebenarnya program-program kerajaan itu. Saya sangat senang hati, suka hati sebab saya dapat melihat tentang peranan yang telah disumbangkan oleh kerajaan khususnya dalam soal ini. Beliau yang juga adun Tamparuli ditemui selepas merasmikan Mini Karnival Usahawan 2025 di Tamparuli. Karnival ini disertai lebih 20 usahawan termasuk usahawan bimbingan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB serta Kementerian Belia dan Sukan. Ia sekaligus membuktikan potensi besar usahawan tempatan dalam pelbagai bidang, antaranya makanan, kraft tangan dan kesihatan. Program Jelajah Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPA dilihat sebagai simbolik penting hubungan penjawat awam negeri dan persekutuan. Ini kerana penjawat awam merupakan modal insan dan tulang belakang bagi pelaksanaan dasar kerajaan. Perunding Latihan Kanan In Sabah, Adrian Alan Richard berkata, MAPA juga menjadi platform penjawat awam menghayati dan memahami aspirasi pemimpin tertinggi negara. MAPA merupakan satu platform ataupun wadah di mana para penjawat awam di peringkat persekutuan dan juga negeri mendengar amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
untuk beliau menyampaikan aspirasi kerajaan serta hala tuju negara kita lah. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Ia bersempena program Jelajah MAPA ke-20 tahun 2025 wilayah Sabah. Program 2 hari bermula hari ini diisi dengan pelbagai aktiviti. Antaranya seminar pembelajaran sepanjang hayat melalui laluan Apple Q dan seminar kesihatan di Kampus Intan Tuaran. Acara kemuncak larian MAPA ke-20 di Kompleks Sukan Likas yang dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Kesedaran masyarakat terhadap barangan buatan Malaysia terus meningkat. Ia sejajar kempen beli barangan buatan Malaysia KBBM 2025. Tinjauan RTM di sekitar ibu negeri mendapati ramai pengguna memilih produk tempatan sebagai pilihan utama kerana mudah didapati, berkualiti dan berpatutan. Sudah pasti saya akan memilih produk tempatan sebab dia sama satu boleh membantu produk tempatan punya bisnes. Dari segi kualiti memang saya support lah, memang kualiti memang yang terbaik lah kalau untuk di produk tempatan. Memang pengguna buatan Malaysia lah sebab dia setanding dengan barang-barang yang lain dan juga dia punya produk dan kualiti dia memang setanding dengan di luar sana. Saya guna produk Malaysia lah sebab barang murah dan kalau kita guna barang yang Malaysia punya itu bagus untuk kita punya ekonomi. Kualiti dia sama dengan harga dia, so, macam yang selalu kita masak-masak di rumah kan. Semua menggunakan brand Adabi. Itu yang kami selalu pakai di rumah lah. Sebab dari kualiti dan harganya yang berpatutan lah. Dan kualiti yang cukup, bukan produk yang cincai lah untuk buatan yang Malaysia punya. Supportlah barang buatan Malaysia supaya kita boleh menggerakkan ekonomi negara. Sebenarnya barangan buatan Malaysia ni banyak yang berkualiti setanding buatan luar negara lah sebab sekarang ni pun banyak yang pelbagai kategori yang kita boleh dapat macam barang elektrik, barang makanan, barang pencuci rumah yang banyak memang buatan Malaysia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN lancar KBBM 2025 bertemakan Jom Beli Lokal 27 Jun lalu. Sebagai usaha merancangkan penjualan produk tempatan serta mengurangkan kebergantungan terhadap produk import. Lagu Hangadon Zo nyanyian Laren Felix dinobatkan juara anugerah lagu Sabah VFM 2025 yang berlangsung di Hongkod Keesaan KDCA Penampang malam tadi. Lagu ini juga dinobatkan Johan bagi kategori Bahasa Kadazan sekaligus melayakkan pemenang memenangi wang tunai RM10,000. Sementara itu, Johan bagi 3 kategori lain dipertandingkan iaitu Murut, Bajau dan Dusun. Masing-masing dimenangi Samson Tingkalur dan Afiza Fahmi Inggu dengan Simpatataan, Rozaini Rozali dengan lagu Selekat Kitimito dan Norzizi Safira binti Idi Boros Ginawo. Mereka masing-masing membawa pulang RM4,000, manakala anugerah persembahan terbaik dirangkul Siti Pajahamin dengan lagu Sumilah Poh Bulan. Anugerah vokal terbaik dimenangi Rozaini Rozali dengan lagu Selekat Kitimito dan anugerah penulis lirik terbaik dimenangi Marcolette Viola Marcus dan Jairah Marcus melalui lagu Boros Ginawo yang dinyanyikan Norzizi Safira Idi. Hadiah pada pemenang disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Terdahulu Datuk Johnston ketika menyampaikan teks ucapan Ketua Menteri menyifatkan penganjuran anugerah juara lagu ini selaras aspirasi kerajaan negeri untuk melihat industri muzik tempatan terus berkembang. Kepada anak-anak muda di luar sana ataupun komposer-komposer dan penyanyi-penyanyi juga, saya sarankan untuk teruslah bergiat dalam seni yang terlebih kepada bahasa KDMR kita lah untuk kita melestarikan bahasa dan budaya kita melalui lagu-lagu. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.